Itu sebab kadang suami degree holder kan, isteri master, anak bangang, melantun bangang. Wah, hal macam tu apa sebabnya? Sebab rezeki yang kita bawa balik. Nampak tak? Tak pasal-pasal dia bawa macam-macam. Ada pula voucher yang babik yang apa sepatutnya bagi Samsul Ubat, tapi dia bawa untuk diri dia. Contohlah kan, ni sekadar mengingatkan, macam tu kan. In case kalau terlupa kan, macam tu. Biasanya ada kan, macam tu kan. Oh, cakap depan bos weh. Tak adalah. Saya tak kisah pun. Aja je. Kan. Tak adalah. Saya tak kisah pun. Kalau boleh lebih boleh dululah. Allahu Akbar. Saya ni kalau tak gurau tak boleh. Tapi nak gurauan saya tu dianggap serius oleh orang. Adalah. Tapi betul lah. Maknanya kadang yang bukan hak kita jangan kita ambil. Jangan. Kita pergi kat pejabat, kita guna kertas untuk tujuan peribadi, tulis catat ni. Nak order apa kan, beli kedai uncit, ambil kertas. Kertas kita nampak simple je benda tu. Kita ambil kertas, walaupun kertas tu kertas apa? Kertas yang dah tak pakai lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, barisan kepimpinan yang ada seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan begitu juga pada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Pertama kali lah kan saya dengar orang yang bukan Islam pun nak dengar ceramah kat surau ni. Jadi ini satu pencapaian lah. Terima kasih banyak. Jadi so, ceramah saya ni international. Yang bukan Islam pun boleh dengar, jangan risau, tak ada masalah, okey je kan? Jadi hari ni tajuknya keluarga apa, keluarga pemangkin. Macam mana ya macam tu? Macam bukan ni tajuk apa tadi? Tajuknya tadi keluarga pemangkin ummah. Betul lah. Keluarga pemangkin ummah. Jadi keluarga ni kita fahamlah maksudnya kan, permulaannya daripada dua manusia, lelaki perempuan sekurang-kurangnya, lalu berkahwin, membentuk keluarga, anak, isteri dan juga adik-beradik yang lain, akhirnya membentuk keluarga. Manakala ummah ni adalah mewakili manusia kan, dalam satu kelompok, dan begitu juga bila sebut pemangkin ni adalah faktor yang mempercepatkan. Jadi makna kata kita memahamilah tajuk ni, mengenai kita keluarga ni akan mempercepatkan kita, menjadi pendorong ke arah kita mencapai sesuatu yang lebih baik lah. Kita andaikan macam tu lah. Dan kalau kita tengok hari ni rintangan dalam berkeluarga ni dah lain, makin canggih kehidupan kita, masalah pun makin canggih kan? Jadi orang kata memang tidak seperti dulu. Dulu mungkin cabaran kita mungkin funfair kan. Dulu kalau cakap kan cabaran media sosial, macam pengaruh media sosial, orang bayang TV, radio kan. Dulu dengan majalah hiburan, itulah media sosial yang mengganggu kita sangat-sangat tu. Hari ni surat khabar pun dah tak baca, TV pun tak tengok kan. Yang sekarang ni dah dengan media sosial. Maksud media sosial untuk golongan-golongan yang sekarang ni, Gen X, Y, Z sekarang ni, pada dia adalah gadget, peranti-peranti yang mana di dalamnya ada software. Setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp ni kan. Jangan kata orang muda, orang tua pun ada grup WhatsApp. Dia dah ada dah geng dia. Dalam grup dia kat kampung tu, lorong tu 3 orang ni. Tu grup dia. Yang penting ada grup kan. Aku ada grup ni, aku ada grup dengan dia. Dia kata kan, cerita lah, janji ada kan.
Jadi punyalah kan dalam macam grup dengan bos lah. Bos kan ada satu grup besar, bos ada dalam tu. Jangan risau, dia akan ada satu grup lain untuk membincangkan apa yang bos dah decide dalam tu. Nampak? Kan? Kalau tak cakap pun aku tahu lah. Jadi macam tu lah. Jadi bos jangan percaya sangat. Kalau dia baik sangat, belum percaya sangat. Cuma sekarang ni dia dah enhancekan teknologi tu. Iaitu bila kalau dia kadang dia marah sangat dengan bos dah kata macam ni, tak benda dah bos ni, aku punya apa, kenapa tak boleh ke bagi kita senang sikit, dia terpost kat grup yang bos ada. Dulu tak boleh delete, jadi dia masuk ke artikel orang yang jujur itu ada 5 sifat macam tu lah. Dia ada kata-kata dengan harapan bos tak tengok balik atas tu, dengan harapan tolong bagi artikel sebanyak-banyak ni. Bila orang tak tengok yang atas tu, sekarang dah boleh delete kan, sekarang dah boleh delete. Lepas tu siap ada tulis siapa suruh delete, malaikat dah catat. Macam-macam lah dia orang ni sekarang kan. Jadi apa pun dalam bab keluarga ni adalah satu ikatan, satu pembentukan keluarga ni satu ikatan yang suci. Kalau ikutkan memang kita memandang ikatan perkahwinan ni sebagai satu ikatan yang suci. Itu yang kita pelik di luar negara tu, kadang-kadang kan ada yang penyanyi, pemain bola sepak, atlet kan, artis lah kan, dia dah duduk dengan girlfriend dia bertahun-tahun serumah, dah ada anak 4-5 orang, dan bila wartawan tanya dia bila nak kahwin, kami belum terfikir lagi. Dengan tahap dah ada 5 anak tau. Macam tu. Ada seorang pelakon stan yang kita kenal, yang kita suka, yang kelakar apa semua, pelakon Cina kan. Dia sampai orang ambil lah spotlight kan anak dia, yang anak luar nikah dia tengah susah hidup. So kita tak nak macam tu. Kita nak memelihara rumah tangga tu, keluarga tu. Dan bila sebut tentang rumah tangga ni, baru-baru ni saya ada ceramah di Setiawan Perak tentang masalah cabaran rumah tangga hari ni, cabaran berkeluarga abad ini. Apa cabaran dia? Macam-macam lah cabaran dia. Cabaran lepas kahwin, cabaran sebelum kahwin. Cabaran lepas kahwin biasa, tak baik dengan mak mentua kan, anak tak boleh dibentuk. Kemudian cabaran dengan ipaduai. Lepas tu terasa mak mentua lebihkan dia ni. Mak kita sayang menantu ni lebih daripada bini kita. Mak kita sayang orang ni daripada ni. Kita terasa macam tu. Manusia biasa. Manusia ni kita bak kasih sayang ni tak boleh nak suka. Yang tak boleh nak suka. Jadi benda tu masalah yang biasa dan boleh diatasi. Tetapi sebelum kahwin pun dah ada masalah rupanya. 3 masalah asas sebelum kahwin. Masalah asas sebelum kahwin, yang pertama adalah tak mampu. Yang kedua tak layak. Yang ketiga ikhtilaf. Tak mampu macam mana? Tak ada duit tapi nak kahwin. Tak ada duit tapi nak kahwin. Bila dia memahami kahwin tu mesti macam ni. Kan? Macam kalau kita tengok sahabat kita berbangsa Cina, tak ada 50-60 ribu tak usah cerita lah pasal kahwin. Kan? Pada dia orang sesi fotografi tu penting. Pada dia makan besar tu penting. Kan? Sebab dia kata sekali je dia kata. Macam mau kata orang lelaki Islam lain. Kan? Belum tentu lagi sekali. Macam tu. Macam tu kan. Kalau boleh nak sekali. Kan? Itulah kan. Sebab yelah maklumlah orang perempuan sekarang makin ramai daripada orang lelaki, dan yang lelaki yang tak ramai itu pula sibuk nak jadi perempuan. So peninglah kepala kan. Jadi apakah peranan kita yang benar-benar lelaki ni? Jadi fikirlah sendiri itulah. Jadi maknanya kata sekali. Jadi makna dia berhabis. Tapi pada orang Islam, pada yang tak mampu, mungkin kalau dengan keredaan keluarga dia, tak apalah, hantaran senaskah Quran pun cukup. Janji kamu bahagia, mudah-mudahan murah rezeki kamu. Bila keluarga doa iring tu, mungkin lepas tu murah rezeki dia. Mampulah dia lepas tu. Tetapi ada masalah yang banyak sekarang ni, dahlah tak mampu tapi dimampukan dengan personal loan. Dan personal loan tu pula pinjaman yang dengan interest. Pinjaman dengan riba ni digunakan sebagai asas mula membentuk keluarga. Itu yang masalah banyak. Kedua, tak layak. Tak layak ni apa? Apa benda pun tak tahu.
Nak bina keluarga, mendidik anak, tak tahu mendidik isteri, tak tahu kontrol isteri, tak boleh kontrol suami, tak boleh masak, tak pandai. Yang dia pandai, hello, okey, hello, sampai barang. Pap, hantar barang, makan sampai. Pap, lepas tu senduk nasi bajet-bajet macam dia masak. Kan? Sedangkan air tangan isteri ni penting. Faham tak? Air tangan lah tu bang, tekan nombor kita. Macam tu lah sebab kan. Itu sebab lelaki akhirnya suka makan luar. Jadi sebenarnya orang perempuan kalau dia boleh pupuk suami dia suka duduk rumah, hebat perempuan. Itu dia cerita dia. Jadi mana kata tak layak, tak mampu nak mendidik, tak mampu untuk jaga, tak ada ilmu. Tu sebabnya kalau siapa yang nak kahwin silang jantina, nak kahwin silang budaya. Silang budaya ni mana? Maknanya dia bukan Islam nak kahwin. Ni nasihat saya. Kalau nak kahwin yang bukan Islam, mungkin dia selera dia tak nak yang Melayu. Dia nak yang gelap-gelap macam Nigeria tu, dia suka yang tu. Dia suka yang belah-belah Timur Leste kan, dia suka yang tu. Dia suka jenis yang mungkin Europenya. Contohlah, boleh, tak ada masalah, bagus, besar pahala. Tapi nasihat kita adalah bagi dia peluang belajar agama dulu 5-6 bulan, biar dia mendalami agama. Sebab ada yang kahwin yang macam tu, kemudian apa berlaku? Bila dah kahwin, dia suruh semayang. Apa pula? You yang suruh I masuk Islam, yang suruh semayang pula. Banyak cerita you, dia kata. Itu belum cerita lagi bila kahwin macam tu, yang baru masuk Islam lagi taat daripada yang dah lama Islam tu. Ada juga. Jadi itu sebab kena mendalami agama sebenarnya. Pada bukan Islam jangan risau. Bab agama ni tak ada agama yang ngajar benda tak baik kan. So kebaikannya tu ada. Dan kemudian tak layak ni juga termasuklah kata Dr. Nik Salida ketika saya berforum dengan dia tu, lelaki yang panas baran tak layak kahwin. Hari-hari dipijak suaminya tu. Jangan ingat baran tu lelaki je tu. Umuman ada seorang perempuan tu hari-hari pijak suami, sebab dulu dia kerja kat pusat refleksologi. Dah biasa pijak-pijak orang ni. Jadi jangan tak semuanya macam tu kan. Ada yang baik. Jadi makna kata yang panas baran mesti dikawal dulu. Kalau dia boleh kawal kemarahan dia, baru dia layak untuk bawah tangga. Ketiga, ikhtilat. Ini paling banyak masalah. Ikhtilat ni tak jaga hubungan. Bukan kata yang bertunang ni. Yang bertunang tu satu hal. Kadang dia dengan tunang dia tak jaga hubungan. Sebelum jadi belum apa-apa lagi dah macam-macam dah berlaku. Kadang-kadang sebelum kahwin, yang lelaki ni dengan perempuan lain ni dah macam-macam buat dah. Yang perempuan dengan lelaki lain dah macam-macam buat dah. Tu yang kita tak nak. Jadi sekarang ni boleh cerita tentang cabaran dalam berumah tangga ni. Memang kita ni nak memangkin keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, keluarga yang hebat, keluarga yang tip-top, keluarga yang memang takkan ada yang sempurna. Mana ada sempurna? Kalau lelaki menuntut kalau isteri yang sempurna, dia takkan jumpa. Isteri kalau nak mencari suami yang hebat, serba-serbi, tak ada kelemahan, memang takkan jumpa. Itu sebabnya dalam istilah perkahwinan ni ada satu istilah Jawa tu, dia sebut apa? Reciprocal process. Mana dia lengkap melengkapi. Lain macam Jawa ni. Jadi maknanya lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Mana yang suami tak cukup tu, isteri lengkapkan. Mana yang isteri tak cukup, suami lengkapkan. Mana yang isteri tak cukup, suami lengkapkan. Faham Jadi mana yang tak cukup, lengkapkan. Saya ulang. Maknanya mana yang kurang tu cukupkanlah. Macam tu. Jadi itulah, kadang kita ni tak zina, kita tak bunuh orang, kita kadang tak kita tak berderhaka. Tapi satu masalah orang perempuan yang tak buang berdua bersangka buruk. So maksud saya tadi, cukupkan kekurangan. Saya tak kata jumlah, saya kata kekurangan. Cuba belajar sangka baik. Sangka buruk tak habis-habis. Cara muka pun tahu. Tahu. Jadi mana kata kalau kita tengok dalam Nabi pun ajar kita, Prophet Muhammad dia ajar kita, kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, jangan kita perbesarkan masalah itu. Sebab masih banyak lagi kebaikan pasangan kita yang boleh kita lihat. Kadang tapi bila dah bergaduh, nak bercerai, masuk mahkamah, yang buruk-buruk semua keluar. Sedangkan banyak lagi kebaikan yang ada pada pasangan kita tu. Kenapa kita tak? Sebenarnya hati dah tak ada kat dia, kita dah pandang orang lain. Mulalah cari kesalahan dia.
Ingat, jangan lupa, segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada isinya, sebaik-baik manusia ada kelemahan, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih nak tengok kebaikan, tentu jumpa. Kalau pilih nak tengok keburukan, banyak, memang banyak. Samsul Debat pun ada kelemahan, semua orang ada kelemahan. Tapi kalau tengok isi kita, masak tak sedap, takkan hukum. Itulah aku menyampah makan kat rumah ni. Kau masak tak sedap, apa benda pun tak reti lah kau ni. Kan salah macam tu. Dia layan kita macam mana, dia gosok baju kita tip top, lepas tu dia layan kita dekat bilik macam mana, kan? Dengan berdiri ni dekat depan pintu, kan? Dengan tabur bunga sampai miang-miang lah tidur, kan? Punya lah, baik lah, first class service lah. So kenapa kita nak perbesarkan? Hari tu je kot yang masak tiba-tiba tak berapa menjadi. Manusia tak sempurna. Itu sebabnya dalam kita nak jadi pemangkin ni kan, pemangkin keluarga, pemangkin ummah ni, jadi ummah yang terbaik, so apa yang kena ada? Kita kena faham, tak ada sistem lain melainkan ikut syariat Islam tu je. Tak ada cerita lain, ikut syariat. Pada yang bukan Islam tu, maksudnya ikutlah sistem agama ni masing-masing. Maknanya sistem tu tak ada yang mengajar benda-benda tak baik. Tak ada. Yang kedua, tak ada pasangan yang kenal pasangan dia, melainkan ia adalah merupakan proses berterusan, ya, proses berterusan dengan pasangan ni. Sebab perangai berubah-ubah. Yang tak boleh ubah sikap susah nak ubah, tapi perangai boleh. Malas, benda tu sikap. Susah sikit nak ubah sikap malas ni, susah. Kadang-kadang dia terpaksa letakkan satu dia punya pemangkin tu, iaitu letak bos dia. Bos ada. Macam saya tengok ada satu restoran tu, bila bos dia ada dekat kaunter tu, lain cara kerja budak ni. Dia punya lap bawah meja pun lap ni. Dah lap atas, lap bawah tu. Bagus betul dia, sebab bos ada. Tetapi lepas tu bos dia seminggu tak ada, dia masih lagi macam tu. Yang tu kita nak cari. Rupanya kedai tu ada CCTV. Jadi tu jadi baik. Jadi tu kan, makna kata macam tu lah. Jadi mana kata maknanya kalau boleh kita ni nak buat baik ni, walaupun tidak ada mematikan kita. Konsepnya dalam bekerja ni macam tu lah. Dalam keluarga pun macam tu. Mana buat baik macam mana pun, proses berterusan. Kita tu dah 20 tahun, 30 tahun masih dengar lagi ayat tu. Aku tak faham betul dengan jantan ni. Apa dia nak? Aku masak apa pun tak kena. Apa binatang lagi dia nak tu? Ikan dah, ayam dah, landak dah, rusa, napuh semua dia tak kena kat dia, tekak dia tu. Bincang elok. Dan yang ketiganya, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan. Awak tengok isteri apa tu, punya baik, dia berlari peluk laki dia. Engkau kayu batu, cuba kau lari peluk aku ni. Isteri pun cakap, abang, rumah dia yang dia berlari tu rumah banglo, kita ni rumah flat. Abang nak saya lari sepanjang koridor ni ke apa? Contohlah kan. Jadi kadang membuat perbandingan tu orang tak suka, seolah ada yang lebih baik daripada dia. Macam tu. Macam mana pun puji pasangan kita. Orang nak pula orang perempuan ni makanan ni bukan kat mulut sangat, kat telinga makanan ni. Kau puji dia, kenyang dia itu, tak makan pun tak apa. Lawa sungguh isteri abang hari ni. Ada makan ubat apa-apa ke? Tak ada. Tapi dia punya kembang lah. Abang ni ada je lah. Tapi happy tak? Happy kan? Iya, kalau suami tu cakap, janganlah cakap macam tu. Abang, cantik saya pun untuk abang kan. Apa salah macam tu? Adalah benda nak je. Kan gelak besar tu, mana betul lah betul. Betul. Tu sebabnya kadang sebab saya tanya orang perempuan kan, karakter orang lelaki yang paling you all suka macam mana? Lelaki macam mana you all suka? Sifat yang you all suka. Apa dia? Nombor satu apa? Penyayang, romantik. Lagi? Apa dia? Rajin. Boy. Lagi? Lagi. Setia. Dia memang dalam bab kesatuan sekerja, memang dia je yang tukang cakap.
Dia suka penyayang, dia suka yang setia, dia suka yang sifat-sifat apa lagi? Sifat apa lagi suka? Kelakar. Dia nak yang macam tu. Tapi masalahnya bila dah kahwin, benda tu macam suami ni kadang ada time dia rajin. Dia tolong lah. Tak payah nak lipat sangat lah. Kan lain, format awak tu tak sama. Tepi lah. Kena sound. Bila suami penyayang, cantik betul isteri abang ni. Rindu pula rasa. Nak mati ke apa? Dia cakap penyayang ni. Bila isteri, lepas tu suami pula gurau buat lawak kan. Dulu cakap kau suka yang funny-funny, dia buat lawak. Abang ni tak boleh serius kena hidup abang ni. Jangan sampai penyayang, rajin dan funny tu tadi dihargai orang ketiga. You ni funny lah. Mesti wife you gelak hari-hari kan. You cakap hakikatnya you je appreciate I. Benda ni berlaku dekat homegrown ni. Aku bantai lah. Memang nama office kau macam tu Aku tadi sebenarnya sampai awal tadi ingat kan nak pergi round, pergi pasar raya. Aku masuk lah, tak tahulah tu office terus. Dah tersarung kena borak dengan bos-bos ni. Aduh, tak dapat. Tak apalah kan. Bila dapat lah, tanyalah pada you all yang berjaya masuk dalam surau ni. Tanya dia lah, sian duduk kat pilih bomba pun jadilah jadi dapat tak apalah, kesian. Tak apalah, nak tengok sangat sama serubat tapi betul. Jadi mana kata, apa yang kena ada dalam perhubungan, yang ada dalam perhubungan kalau kita nak jadi pemangkin rumah tangga. Kalau tanya saya tu, saya selalu share lah pasal kunci keluarga kan. Kuncinya ada 5. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Bila maksud kunci rumah, maksud dia sistemkan keluarga kita ikut sistem yang terbaik, ikut agama. Nampak tak? Bangun pagi sembahyang sama-sama. Nampak tak? Kita semuanya sesama. Ingat tau, kita apa yang kita ada hari ni sebab kita bersama-sama dengan isteri kita, dengan pasangan kita. Betul. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu ayat dia. Deep ke tak? Deep kan? Balik nanti buat macam tu. Abang pegang tangan suami. Abang nak jalan laju, berjalan seorang. Abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Betul. Sebenarnya kita boleh achieve macam-macam sebab kebersamaan kita dengan keluarga kita. Mak ayah kita dulu struggle, bahasa baku struggle dalam nak pastikan keluarganya boleh survive. Bukan senang orang dulu kan, tapi disebabkan dia bersama, susah senang sama-sama. Ni ayah tengah tak sihat ni, jadi siapa nak tolong mak, mak nak buat kuih, nak tolong ayah cari duit, anak-anak pun tolong, tengok mainkan peranan sama-sama. Jadi akhirnya dia boleh survive, boleh tangani masalah tu dengan baik kan. Sistemkan rumah, bangun sama-sama, bangun solat sesama. Solat sesama, ada 4 sama-sama. Solat sesama, tidur sama-sama. Ni yang muda-muda tak risau, yang dah berusia mula menghalau laki dia tidur luar. Pergi tidur luar, menyemak je lah. Sian suami tu, dah lah tak ada toto, tidur pula atas kapet tu. Selimut tak lah ada, tarik kain ihram balik umrah, selubung putih, dah macam jenazah rupanya kan. Nampak tak? Tidur sama-sama tidur tu kadang dia bukannya gitu-gitu tu, tidur tu berlayar, dapat letak tangan dekat perut suami tu, bahagia lah. Yang suami pun letak dekat bahu isteri tu, bahagia lah. Nampak tak? Orang lelaki dia tak pernah dengar dengkuran waktu dia tidur. Tak tahu kenapa kan? Perempuan dia sibuk petikai kan, kita tak dengar apa-apa. Cuma kadang-kadang lah, kadang-kadang tu kita terkejut
Yang sampai kat chorus tu, si baik kita pun tanya, orang lain dengar tak? Tiba-tiba tak ada. Dia bayang diri sendiri terperanjat. Gila betul. Macam tu lah. Tidur sama-sama. Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Makan. Ramai yang tak tahu tu, bila makan anak minta lauk, nak lauk ikan, cubit kalau letak dalam pinggan ni dapat pahala besar daripada bagi sedekah ke orang lain. Sebenarnya ramai tak tahu. Isteri buat, bang nak sayur tu sikit. Bekaklah mulut. Dia tak boleh bayang, dia terbayang. Jom isteri kata tak payahlah, anak tengoklah. Biar anak tengok. You isteri I kan. Kita orang dekat Ion memang macam ni. Macam tu lah kan. Bila suap aja, makasih. Yang anak tak pernah tengok, huyuh. Jadi itu sebenarnya. Jadi masa tu bila dia dah sayang, ada tu, kuat lah kan. Tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Malam naik motor round satu taman Maduri ni, naik motor round. Jika kau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kalau kan, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untuk. Sampai dekat simpang depan tu, tap. Bocor tayar. Mula dia ungkit pasal BLM, berat lebih muatan. Kau lah ni pahal berat sangat. Abang lah tak cek angin dulu, gaduh. Tapi tak, jalan sesama. Tak apalah, turunlah. Kita tolak motosikal ni sesama. Tak adalah jauh sangat, dalam 40 km je. Tak. Yang bini ni pakai tudung ni, Allah, pakai helmet. Aduh, penatnya buka helmet. Panas lagi sudahnya, buka tudung, dah kembang rambut tangan kiri kanan. Sampai kat taman perumahan, jiran nampak semua tutup tingkap. Tak. Esok dia pun tegur. Mat, malam tadi kau ke tolak motor tu, Mat? Akulah. Kenapa? Kau jaga, Mat. Kenapa lah aku tengok ada lembaga ikut kau. Kembang rambut itu bini aku. Contoh kan, tak apalah. Maknanya kesetiaan tadi tu, dia teman tu. Tak ada pilihan lain pun. Kedai tak ada yang buka, kena balik rumah lah, tolak lah kan? Jadi makna kata sistem kekeluargaan tu. Jadi semayang, ibadah sesama. Kadang perempuan ni kadang dibangun pagi, dia lepas nyawa dia je. Bangun lepas dia je. Bangun, dia tengok suami dia lagi ambil uduk, dia semayang. Macam dia seorang nak masuk syurga. Lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia lap muka tengok suami kat katil. Neraka lah orang tua ni. Hambut sedapnya kau. Sedapnya. Kesian suami tu. Kejut lah. Ajaklah semayang sesama. Kejut abang. Bangunlah subuh. Abang kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham lah. Yang tak faham tolong tanya yang faham. Saya tak perlu explain dalam benda tu Tu yang pertama. Yang kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Ni pemangkin rumah ni. Kunci pejabat iaitu cari rezeki yang halal. Kerja dekat Ion, kerja kat management office ni, mana ada haram, aku tak mencuri. Kita mungkin tak curi duit, kita dapat gaji bagus setiap bulan, tapi cara kerja kita mungkin tak kerja sangat, banyak curi tulang, menipu dan sebagainya, tapi gaji kita sama dengan orang yang rajin. Jadi benda tu lah yang kita kena elakkan. Orang tak kerja, kita kerja. Orang itu kerja, kita tak kerja, tapi gaji sama. Macam mana? So kena jaga. Tipu klaim. Buat apa? Klaim tidak menambah pendapatan. Klaim hanya cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Tak boleh cover sepenuhnya pun, tapi at least adalah cover sikit. Klaim hanya menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim.
Nah, tu kena faham tu. Jadi kemudian bawa balik rumah, bagi anak isteri makan, bagi keluarga makan, jadi darah daging. Elok ke tak elok? Tak elok. Kan? Itu sebab kadang suami degree holder, kan? Isteri master, anak bangang, melantun bangang. Apa hal macam tu? Apa sebabnya? Sebab rezeki yang kita bawa balik. Nampak tak? Tak pasal-pasal je bawa macam-macam. Ada pula voucher yang ambil yang apa sepatutnya bagi Syamsul Ubat, tapi dia bawa untuk diri dia. Contohlah kan, ni sekadar mengingatkan, macam tu kan. In case kalau terlupa kan, macam tu. Biasanya ada kan, macam tu kan. Oh, cakap depan bos weh. Tak adalah. Saya tak kisah pun. Saja je. Kan. Tak adalah. Saya tak kisah pun. Kalau boleh lebih boleh dululah. Allahu Akbar. Saya ni kalau tak gurau tak boleh. Tapi nak gurauan saya tu dianggap serius oleh orang. Adalah. Tapi betul lah. Maknanya kadang yang bukan hak kita jangan kita ambil. Jangan. Kita pergi kat pejabat, kita guna kertas untuk tujuan peribadi, tulis catat ni. Nak order apa kan, beli kedai uncit, ambil kertas. Kertas kita nampak simple je benda tu. Kita ambil kertas, walaupun kertas tu kertas apa? Kertas yang dah tak pakai lagi. Siapa kata kita boleh guna untuk tujuan peribadi? Tak boleh. Guna pen tu, dakwah tu tak halal untuk guna untuk tujuan peribadi, melainkan tujuan kerja. Kalau benda kecil pun tak boleh jaga. Macam mana nak menjaga negara? Ini yang perlu kita lihat. Kan? Kita perlu ubah cara kita. Macam tu lah ayat ni. Pernah dengar tak ayat tu? Iya, tu sebabnya kadang kita terlupa benda-benda macam tu. Kalau benda kecil kita tak jaga, benda besar lebih lagi. Besok bagi amanah, bagi amanah sudahnya driver sepatutnya buat ni, sudahnya driver buat kerja-kerja peribadi kita. Driver patut bawa kita ke tempat yang berkaitan dengan kerja. Dia pula tolong beli barang dapur bini kita, pahal. Contoh ataupun bawa pergi untuk tujuan yang tak ada kena-mena dengan kerja. Contohlah kan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Cari rezeki yang halal, kerana yang halal itu cukup buat kamu. Sebab tu sebabnya kalau kita tengok kan, Nabi Prophet Muhammad juga sebut, Nabi sebut apa? Anak-anak Adam ni, manusia, kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tengoklah beli handphone kan? Ingat tak handphone dulu-dulu kan? Kita cakap aku takkan tukar dah handphone ni, inilah handphone aku, terbaik lah. Ingat tak telefon tu? Dulu mana dulu punya bagus telefon tu, jatuh terbarai, boleh sambung cakap lagi. Pakai apa yang ada lah kan. Lepas tu mana ada power bank. Dulu seminggu tahan. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Orang tak telefon dia, dia tak telefon orang, 2 minggu tahan. Yang cepat habis bateri tu main snake kan. Tapi sekarang makin canggih. Kita beli kan, kita sekarang bila kita beli phone, kita pun tak berani cakap inilah phone yang last kita beli. Masa kita beli tu, kita yakin mungkin akan beli lagi. Sebab zaman dah berubah. Sebab tak pernah cukup. Sedangkan telefon ni nak guna untuk ni je, untuk call sepatutnya. Dulu nak mesej kau main payah. Sekarang dah malas nak menaip lah, tunjuk muka je. Tentu je. Ni ya sekarang handphone kan diperluaskan lagi. Siapa sangka telefon dah boleh buat live, beli barang secara online. Sekarang Syamsul Ubat pun tak pasal-pasal itu, dengan Ion pun ceramah online kan. Kalau saya cakap, minta maaf lah, saya ceramah fizikal je, saya tak ceramah online ni. 2 tahun Syamsul Ubat jadi tak relevan. Dan mungkin saya takkan dapat voucher tu. Terima kasih. Saya kalau sebut banyak kali itu kena faham lah maksud dia. Tak adalah. Tak ada ikhlas. Macam betul. Masa tu kita terpaksa kan? Jadi macam tu lah. Jadi mana kata anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu sebab ada orang ada duit, tak cukup lagi. Dulu dia minta kan, dulu siapa interview nak kerja dengan Ion ni,
kan? Masa interview tu, apa dia cakap dalam hati dia? Aku dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Janji dapat kerja, minta lah dapat kerja ni. Dah dapat kerja, ada lagi benda lain kau tak puas hati. Kau kata dulu dapat kerja dah. Tak puas hati orang naik pangkat, tak puas hati orang ni dapat ni, tak puas hati orang ni dapat award ni. Apa cer? Nampak tak? Tu sebabnya belajar bersyukur. Dulu kata itulah isteri aku, tak ada yang lain lah. Tapi bila Tuhan uji dengan datangnya, hadirnya perempuan lain dalam hidup kita, kita mula menjadi seperti Emir dengan Kalish. Perempuan itu, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Sekarang dengan melastik ke hatimu. Sekarang ni apa sebut? Jananik tu, alah yang ada lah, kau tak tengok lah, nyampah kau perempuan ni. Tak kisahlah cerita tu. Maknanya kita kena faham Tuhan uji kita, kita nak syukur ke tak syukur. Yang kedua, maknanya cari rezeki yang halal, kerja elok-elok. Kerja nak dapat tak banyak sangat, tapi pasal tak, kadang orang perempuan pernah tak, dia dah bayar bil, tengok berlebih lagi duit. Apa aku tak settle lagi lah. Cek semua dah settle, rupanya tu tukar wallet dengan suami dia. Suami pula tak cukup, mana pergi duit aku, dia kata. Tak adalah, benda tak akan berlaku lah. Tapi ada rezeki Tuhan bagi dia, sikit cukup. Nampak? Sikit cukup, banyak boleh kongsi. Nampak? Itu yang terbaik, boleh kongsi. Faham? Faham ke tak faham? Orang perempuan faham tak faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Dah ajar jangan sangka buruk. Dah ajar jangan sangka buruk. Kongsi ni maksudnya sikit rasa cukup, banyak boleh share. Kalau ada duit lebih, sedekah. Itu maksud saya. Orang lelaki tak ada bersangka buruk. Relax je. Contoh. Kemudian yang ketiga, kunci kereta. Masuk kunci kereta, hala tuju bawa keluarga. Kalau kita nak bagi keluarga kita maju, kita akan tekankan akademik pada anak-anak, tekankan nilai-nilai murni dan adab pada anak-anak keluarga kita. Suami balik, isteri adab ni macam mana? Ini isteri macam ni lah, kat depan TV remote ni. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Masuklah. Alah, adab tak ada dekat suami macam tu. Assalamualaikum. Salam. Letak settle lambat abang balik. Abang tahu tak penderitaan saya tunggu abang macam tu. Oh betul, barulah pembangunan umat tu berjaya. Faham tak? Ini tak ada. Masuk je lah, kan kunci pun. Anak pun jadi macam tu. Anak pun jadi tak hormat pada keluarga, pada mak ayah. Itu tak nak. Itu sebab Allah yarham Syekh Murtada dulu, bekas arwah mufti Negeri Sembilan dulu, dia kata pinggan dengan cawan suami ni kena beza pada orang lain. Sebab tu adab hormat tu kan. Jadi bila kita tengok tak boleh, ni cawan ayah ni. Anak-anak lah pegang, ni cawan ayah, dia dah tahu. Nampak? Ini pinggan ayah ni, nampak tak? Lepas tu kalau hidangan air untuk suami, pastikan bagi cawan dengan alas. Jemput minum bang. Nampak? Macam ni adab lah ni. Walaupun pasangan tak berapa kena, tapi kita bagi contoh kan. Nampak kan? Memang tak ada cawan ni dia tak ada cawan. Sebesar-besar ion ni ke tak ada cawan. Jadi kita bagi kat suami kan, seni apa? Seni menjawab, tetap menjawab. Bagi je, bang jemput minum bang. Bila kita bagi kat suami kita, suami pun akan ambil. Yalah, makasih banyak. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Tu sebab orang tua dulu kalau bagi cawan macam ni je, dia lemparnya, pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Maksud miskin itu miskin adab. Tu sebab waktu tu dulu mesti yang cawan ni adalah macam ni. Lepas tu dia pun letak, kemudian dia tuang, dia jauh letak air kosong. Contoh macam tu bagi. Nampak cara tu? Nampak tak? Kata booking Samsul buat lama sangat kan? Macam tu lah, air kosong ni. Macam tu lah bagi. Makna kata dia macam tu, daripada macam ni, lepas tu dia terbalikkan. Jemput minum bang, zap, dia pun minum. Ada. Lalu depan orang tua, ada.
Bila dah dibiasakan macam tu, bila bekerja, jumpa masyarakat dekat luar, adab. Kan? Jumpa, contoh ni jumpa bos. Bos, nak cuti. Tengok. Adab tak ada. So, bos sibuk ke bos? Tak adalah bos ni. Kebetulan ni ada program saya dengan isteri saya dah janji nak attend. Program apa? Ada program seminar keluarga apa entah. Kalau bos izinkan, saya naklah pergi khususkan dengan isteri saya. Masya-Allah. Itulah kebetulan Samsul debat bos. Kalau ada voucher tu beritahu je lah. Dia kan. Ni contoh dia lah cakap. Dia cakap. Bukan saya cakap, dia kata contoh. Jadi mana kata ada benda tu. Faham tak? Jadi mana kata adab tu dah diajar, akan dibawa ke mana-mana. Itu penting. Tu kata Imam Malik, biar ilmu sikit, jangan tak ada adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Nampak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam tu. Jadi mana kata kena jaga adab. Macam hari ni kan, nak macam mana ada 50 orang je yang boleh masuk. So saya tahu ada lebih 50 orang ni, ada beberapa orang yang tak ada nama pun masuk juga ni, saya tahu. Kita boleh cek senarai. Yang kat pilih bomba tu confirm tak ada lah kan, confirm tak ada nama lah. Tetapi dia nak juga tengok kan, apalah mana yang sempat aja, okey je, punya cintanya pada majlis ilmu kan. Jadi so kalau kita tengok dalam hal ni, adab mustahab. Bila datang cakap dengan orang tua macam mana, bila datang dengan ni, walaupun orang tu lebih rendah pangkat pada dia, dia tetap jaga tutur kata dia. Nampak tak? Dia jaga. Nampak So makna kata sistem kan, nak bagi anak kita berjaya menjadi anak soleh-solehah, seawal umur 7 tahun dah diajar anak tu masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Tu pertandingan menyanyi pula kau bagi dia masuk. Tentulah masuk pertandingan-pertandingan yang lain, pertandingan yang bersifat yang baik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain. Ada satu tiket, kena dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Datang dengar ceramah, datang kuliah. Jangan pilih penceramah. Jangan pilih penceramah. Semua penceramah adalah benda yang dia nak share kan. Nampak Dan daripada itu kita dapat ilmu. Yang mana Nabi sebut, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu macam ni, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi kita datang, ada je benda-benda baru yang kita akan dapat. Balik kita kena apply. Kita kena apply, buat amalkan. Beramalkan banyak-banyak, buat benda-benda baik banyak-banyak, beribadah sebanyak-banyaknya, solat sama-sama kan, contoh. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksudnya suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Jadi bila semua ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Jangan ingat bahagia ni, kejayaan ni adalah seorang je yang kena main peranan. Oh, suami dia kaya, suami banyak duit, maka keluarga dia berjaya dah membentuk rumah. Tak, belum lagi. Isteri kena support. Isteri bila suami tak ada, suami kena outstation 2-3 hari. Maklumlah, ceramah sana, ceramah sini, contoh. Isteri kena take over dekat rumah, peranan dia sebagai CEO rumah tangga. Dia akan jaga pentadbiran kat rumah. Dia akan make sure sistem rumah tu berjalan seperti mana suami tu ada, walaupun suami tak ada kan? Sebab suami ni sibuk, jadi dia beritahu, ayah tengah sibuk, ayah banyak kerja. So ayah dah pesan, jangan tinggal solat. Ayah dah pesan, siapkan homework. Dah buat belum? Buat. Sistem kan. Jadi anak ni dalam keadaan terjaga, dia punya perilaku, disiplinnya terjaga. Nampak tak? Tu kena ada. Memang kena ada. Jadi support system. Itu sebab bila kita kata institusi keluarga, maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi di dalam setiap organisasi, termasuk keluarga. Nampak? Struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi. Nampak? Semua ada fungsi masing-masing. Seorang ibu, seorang anak, seorang suami, ada function dia. Dan suami jangan salah anggap. Itu sebab setting kena betul. Suami kalau balik rumah, dia anggap isteri ni adalah suri rumah, maka dia kena buat semua benda. Suami salah. Suami kena faham, tanggungjawab seorang isteri hanya 2 saja: melayan suami, melahirkan anak. That's all. Selain pada tu,
Selain pada tu, selain pada melayan suami, melahirkan anak, kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, besarkan anak, jaga anak, tengok anak punya homework semua, pastikan pendidikan anak, jaga hal ehwal, kemas rumah, cuci tingkap, cuci lantai, semua, cental bilik air, semua kerja suami. Kerja perempuan dua saja, melayan suami, melahirkan anak. That's all. Sempat rakam tak? Seulang pun nak rekod. Balik dia tanya husband dia, bang, abang perasan tak yang Ustaz Samsul buat cerita tadi pasal abang time tu abang terlelap tu tak perasan sangat. Tapi memang betul itu adalah tanggungjawab suami dan isteri. Cuma bila suami bekerja macam ni, kebiasaannya dari segi uruf kebiasaan, isteri akan menanggung tugas acting, memangku tugas suami tu di rumah. Malahan bukan memangku, dia buat lebih baik daripada suami dia buat. Maka suami kena appreciate. Kalau dia anggap tu kerja isteri ni, kenapa bersepah ni? Kenapa ni? Asal sepah ni? Tak boleh lah, kusut aku dah banyak masalah kat pejabat ni, kau pula saya sepah rumah. Tolong kemas lah ni semua. Salah lelaki buat macam tu. Patut lelaki kata apa? Aduh, rumah ni bersepah pula. Aduh, dia akan tolong kemaskan. Sebab apa? Mungkin dia faham kenapa isteri dia tak sempat bantu dia. Kerja tu kerja dia. Isteri bantu. Dan kalau dia balik rumah tengok kemas, dia terus terima kasih. Terima kasih lah isteri abang kemas rumah. Abang pun tak terbuat apa yang isteri abang buat ni. Macam tu baru bahagia rumah tangga. Nampak tak? Ya, orang perempuan ni dia tolong kita tau. Dan dia tolong yang terbaik. Itu sebab orang lelaki jangan salah faham. Kalau kita bagi sumbangan, bagi nafkah kepada isteri, itu wajib. Wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja di Aeon. Jangan ingat kau dah kerja kan, gaji kau lagi besar kot. Kau tak kisah walaupun gaji isteri lagi besar, isteri kena bagi. Dan isteri pula dapat duit pada suami. Tolonglah belajar bersyukur. Ni abang menginsafi ceramah Samsul Debat semalam. Sudilah kiranya nak terima ni nafkah untuk bulan ni. Tak adalah banyak sangat. Ni je abang boleh bagi. Abang ambil. Abang tinjau. Setakat RM20 tak payah bagilah abang. Jangan macam tu. Untuk pembangunan ni, kita nak membangunkan umat ni, kita kena belajar rasa kesyukuran kita dengan sedikit. Nampak? Kita akan sebut ke suami, abang bagi RM20 ni, abang ada duit ke tak? Tak nak nanti abang bagi kat saya, abang minyak motor semua, abang tak lisi apa semua, abang tak makan nanti. Tak apalah, tahulah abang nanti. Hari ni sikit sebab abang dapat sikit, besok abang dapat banyak, abang bagi lebih. Doakanlah abang. Abang tak pernah putus doa saya untuk abang. Abang, kalau suami tu dah pangkat CEO ke, pangkat bos ke, pangkat pegawai eksekutif kan, dia bagi isteri dia, ya sayang, tak adalah banyak sangat, 2,000. Setuju tak? Setuju tak? 2,000 suami bagi sebulan. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Ada seorang. Astaghfirullahalazim. Dia saya cakap, dia tahu gaji CEO berapa. Takkan 2,000 je dia tu. Aku baru ajar tadi. Dalam contoh dah tak cukup, bayang. Belum betul-betul. Astagfirullah. First time aku ceramah 2,000 tak cukup. Kan? Bila bagi kat isteri kata terima kasih bang, alhamdulillah, saya pun baru teranggap nak beli beg ni, nak beli ni. Ataupun isteri kata, abang, saya pun kerja juga, saya boleh cari sendiri. Duit ni abang simpan, abang jangan risau, saya bolehlah saya cari sendiri. Terima kasih kata abang. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Contoh tadi for academic purposes saja. Kan, tak ada mana dia. Dia nak pulang balik, memang tidak lah.
bagi 2,000 ni tak adalah banyak sangat 2,000. Tahu tak apa dia kata tu. Tu cakap tadi tu. Tu saya kata tadi, makna kata kita ni nafkah wajib. Dalam bab nafkah, orang lelaki wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu, baru ibu bapanya. Itu dalam bab nafkah. Kena faham tu betul-betul. Seorang ibu yang faham agama, dia akan cakap, ni kau bagi mak duit belanja ni, isteri kau dengan anak-anak kau ada tak ni belanja ni? Ada mak jangan risau, dah ada dah untuk dia orang. Okeylah. Macam tu seorang mak yang baik. Seorang ibu ni, kau main lagi anak kau bini kau bagi 2,000, mak kau bagi 500. Apa hal? Wah, mulalah main sentimen. Aku yang mengandungkan kau, aku melahirkan kau. Tak. Sebenarnya dalam bab nafkah, buat baik pada mak ayah wajib abadan sampai bila. Tapi dalam bab nafkah kena utamakan isteri dulu. Tapi mak kita, dia ada suami dia. Kalau mak kita dah tak ada suami, tu timbul soalan. Itulah saya sendiri pun nak bagi, kalau bagi isteri saya tak boleh bagi mak saya dah. Patut kau kena fikir sebelum kau kahwin. Itu cerita tu tadi. Nampak? Dan tapi isteri biasanya dia baik. Dia faham kalau suami dia tak ada duit, apa susah, tak apalah bang, bangun bagilah mak dulu, kesian mak. Ada isteri yang baik macam tu. Dan begitu juga kalau dalam bab sakit. Kalau isteri, mak ayah isteri sakit, suami tak boleh halang isteri jaga mak dia, ayah dia sakit. Tapi kadang-kadang dia kata, aku ni suami kau, aku tak suka kau nak jaga, biar adik-beradik kau yang lain jagalah, aku tak izinkan kau jaga mak kau. Contoh. Maka isteri tadi patuh cakap suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Dan suami tak boleh paksa isteri tolong jaga mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Tak perlu kecil hati. Kalau tak nak lah bang, saya macam tak larat lah bang. Contoh isteri bagi alasan macam tu, tak perlu kecil hati. Sebab kita yang kena jaga mak ayah kita. Bukannya. Tapi kalau isteri nak tolong, sebaik-baik suami bagilah sagu hati, terima kasih. Walaupun isteri tu tak nak, tak apalah bang, okey je, saya okey je, mak abang macam mak saya juga. Kan drama kan macam tu. Rujukan kita drama Melayu macam tu lah. Jadi mana kata tu keadaan dia. Jadi apa yang penting dalam keluarga ni, kita pembentukan, nak bentuk umat ni, maksudnya kita memahami tajuk ni, membentuk anak generasi yang baik, keluarga yang baik. Maka nak capai kebaikan tu, kita nak bahagia. Bahagia ni letak kat mana? Perempuan bahagia letak kat mana? Macam tu lah. Bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, gelap kan main lagi, aku tanya bahagia letak kat mana? Bahagia letak kat mana? Hati. Tengok, betul lah tu, bahagia letak di hati. Tetapi manusia jadi terlupa. Sebab daripada hati ni dia merayak pergi kat mata. Mata sibuk melihat apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Menyebabkan kita rasa tak cukup, kita rasa tak puas, kita rasa tamak dan sebagainya. Nampak tak? Jangan sibuk tengok apa yang orang ada. Bahagia kita kena kejar. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak? Kereta naik motor buruk, kita bahagia sebab dengan motor buruk ni lah jadi saksi percintaan kita dengan isteri kita sejak sekian lama. Balik hari ni kuyup, basah, tetapi dengan kebasahan itu sampai di rumah, towel itu dikongsi bersama untuk lap. Abang ni, abang kesian abang, demam nanti. Nampak tak? Saya kena lakonkan biar kau faham penyewaan watak. Itu sebenarnya. Ada kereta besar tapi tak happy buat apa? Nampak tak? Dulu rumah kampung atas tikar mengkuang boleh makan ramai-ramai. Sekarang meja marble bahasa baku. Meja marble 20 orang boleh duduk tapi makan. Kau boleh makan, nanti kau makan bersepah, nanti mama suap. Apa jadah meja besar-besar tapi anak makan nasi daripada makan dengan mak ayah dia. Contoh.
Itu yang kita kena fikirkan balik. Kau macam tu, kalau itulah harga untuk bahagia, pulanglah balik meja marble tu, kau ambil baliklah tikar mengkuang tu. Kalau itulah harganya untuk bahagia bersama dengan keluarga. Kena sibuk macam mana pun orang dulu, malam mesti makan sama. Kita sekarang dah sibuk kerja kat Ion, malam pun tak sempat. Samsul debat asyik makan dengan bini orang aja. Iyalah, bila ceramah ke semua kan JK dia tu semua tu, lelaki perempuan semua tu bini orang tu. Berapa kali sangat aku balik rumah tu. Itulah pengorbanan kan. Tu yang kadang-kadang kan dapat voucher pun tak sempat belanja. Macam tu lah, tak ada saja je. Tapi betul, sebenarnya kejarlah bahagia. Dan nak dapat bahagia kena ada apa? Voucher. Mana kau tahu? Melampau kau ni. Janganlah nampak sangat. Nak bahagia kena ada memang ni cakap dengan dia apa bendanya, kena ada keberkatan, keazaman. Tak adalah, memang iyalah. Tapi ni okey lah. Saya pernah ceramah maulud tu ke satu masjid kat Kuala Pilah. Tak ada sebutlah masjid mana kan. Saya tanya, selawat apa makcik? Makcik apa masuk selawat? Seorang makcik tu nyot, nak ceramah lah, tanya pula kena selawat. Samsing masjid ni. Dia soundnya aku. Kira diam tadi kira okey lah tu kan. Cari keberkatan. Dengan berkat berbahagia. Lepas itu nak bentuk umat senang, anak-anak jadi baik, keluarga jadi bahagia. 7 tanda keberkatan rezeki yang kita kata nak membentuk umat tadi. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Nampak? Sikit cukup, banyak siap boleh sedekah lagi. Pergi ambil makanan, contoh ada makanan lepas ni, tak boleh habis aku ni, kita share lah. Itu berkat. Maksudnya kongsi ramai-ramai. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, pegang tangan isteri ni, basuh pinggan, pergi masuk dalam, tak apa, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan. Bahagia tak bahagia? Bahagia kan? Walaupun tu lah sekali dalam tempoh 365 hari tu, dia rasa happy cakap. Siap pakai masa basuh tu, pakai name tag Ion. Bayangkan, maknanya bangga kan? Ataupun suami balik, sayang nak ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hari Sabtu ni pergi, nanti buat massage, pedicure, manicure semua buat. Abang, anak-anak abang jaga. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayar lah sendiri dia. Asamnya jantan tu. Nampak keberkatan, bahagia. Ataupun sampai balik sayang, baju hari kita minum sama, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam plastik tu. Kuih cakui. Cakui kan couple macam tu kan. Happy kan. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Nampak? Membentuk umat. Anak-anak berjaya dalam akademik, subjek tertentu dapat nombor 1. Mungkin anak tu dapat ni, anak dapat nombor 1 sasiah terbaik. Dalam kelas 50 orang dapat nombor 3. Happy. Kadang seorang perempuan, isteri boleh menangis tengok anak dia. Ya Allah, anak kita dah combo dah bang. Suami pun kata, ni combo tadika ni, kau cuba fikir sikit. Combo tadika kau macam tu sangat, kau menangis kenapa? Macam tu lah happy dia. Jadi kita rasa gembira. Keempat, apabila suasana kat tempat kerja ni, suasana kejiranan kita dengan masyarakat, kita senang dengan orang senang dengan kita. Kemudian kelima, kita mudah nak buat benda baik, mudah nak tolong mudah nak tolong benda, nak tolong suka relawanan. Ada orang nak bantu masa banjir, kita letak nama kita dulu. Kita senang nak gantikan. Ni tak ada siapa nak ganti kerja dia, tak apa, aku buat lah. Kita senang nak buat kerja. Nampak penceramah panas, tahu dia nak cepat carikan kipas biar dia rasa sejuk sikit kan. Ni tak ada, ni buat tak kerti, dia je dapat kipas tu macam mana. Contoh, saya tak kisah pun kan, janji dapat voucher. Tak adalah. Tapi mana dia senang dengan orang senang dengan dia. Contoh kelima,
apabila mudah buat benda baik. Yang keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah, tapi itu tak termasuk yang tin shopping tu, tak kira. Tu kau yang order. Abang berkat sampai lagi tak itu barang kau order, tak kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Doa ni makbulkan juga tandanya kejap makbul. Kita nak ni dapat, kita nak ni dapat, maknanya Tuhan murahkan rezeki kita, keberkatannya ada kat situ. Jadi ingat, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Jangan kerja kaya, kerja bahagia. Saya sebut tadi, rupanya Nabi ajar manusia yang paling kaya, boleh kaya rupanya, manusia paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maksudnya dalam hidup kita, memberi sentiasa lebih baik pada menerima. Kerja kat Ion, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni. Sibuk petikai apa kita tak dapat. Tapi pernah tak tanya, apa yang aku dah beri pada Ion ni? Apa yang aku dah beri pada office aku ni? Banyakkan memberi, jangan risau. Bab menerima, Tuhan akan tentukan apa yang kita akan terima. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, kita mungkin tak dapat bonus, mungkin tak dapat, tapi Tuhan bagi anak yang baik, Tuhan bagi keluarga bahagia, Tuhan bagi anak ramai, beranak je kerja ni. Assalamualaikum, salam, beranak ni. Pasal bagi salam, menyahut, beranak lah. Rezeki. Anak pandai-pandai. Kadang-kadang Tuhan ada bagi pula rezeki dia cepat kahwin. Jambatan dia pendek, cepat kahwin. Orang tu jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu pula Tuhan tak bagi jambatan pun, rupanya Tuhan bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat dia. Semua ada kelebihan-kelebihan tertentu. Hidup kita antara B dan D, birth and death. B and D. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah, C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Jadi pilihlah kehidupan yang berkat. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat membentuk umat, dapat membawa keluarga kita menjadi umat, menyumbang kepada kecemerlangan umat dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham signal cara pertandungan mata tu, saya faham cara pandang tu kan. Memanglah ni waktu yang menyonokkan kan, sebab tak payah kerja. Ini satu apa kan. Jadi apa-apa pun buat yang terbaik kan, dalam pada kita bekerja. Jangan ingat kerja ni tak ada kena-mena, keluarga bagi kena-mengena. Sebab apa yang kita buat balik, hasil yang kita bagi makan pada anak isteri kita, suami kita tu adalah kalau datang daripada punca yang baik, maka dia akan menghasilkan generasi yang baik, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Bab kata orang kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ni, rasa nak junjung.